ke, you ada in my class ataupun tidak ke sebelum ni. Tapi but now, this morning, you are in here. Kita sekarang ni dalam this session dan kita bagi all out. Boleh? Kita bagi all out. Boleh? Okay, cun. Jadi, brother, sister, here we go. Untuk saya bawakan pada awak, game yang pertama, which is saya nak bawakan dulu vector. Okay, kalau you guys adalah join semalam punya session kan? Semalam ya? Ya betul. Semalam punya session vector, tapi saya bawakan awak vector paper 1. Paper 2. Itu semalam. Yang mesti korang tak tahu kan? Tapi itu ilmu free. Itu adalah ilmu free. Itu form lain. Itu untuk form 4. Saja. Oh, kau tak masuk Tak boleh masuk kalau form 4? Ilmu free. Tak boleh. Tak boleh, kesian saja cakap kat awak. Bagi tahu pada awak yang itu untuk form 4. Tapi untuk jangan marah-marah. Jangan pagi-pagi ni jangan marah-marah. Okay. Jadi, brother and sister, here we go. Saya bagi tahu dulu yang pertama, game kita untuk vector. Saya nak bawakan dulu untuk fokus pada paper 1 dulu. Boleh atau tidak? So this morning, saya nak tacklekan beberapa jenis soalan vektor untuk paper 1. Sebelum ni ataupun semalam saya ada bawakan vektor paper 2 dan mungkin sebelum-sebelum ni pun kita dah go through kan untuk vektor paper 2. But this morning, saya nak bawakan pula pada awak vektor paper 1. Okay, I just want to ask you, setiap kali kalau kami kelas, kami bawakan session pada awak, seminar pada awak, adakah kami simpan konten untuk dibagi pada awak? Tak awak. Okay, kami memang akan bagi pada awak. Betul atau tidak? Memang kami akan bagi. Oh, saya baru teringat satu. Saya nak ambil kesempatan ni boleh? Saya nak ambil kesempatan ni. Sebelum saya start, saya baru teringat satu benda. Okay, at Maths Form 5, brother sister, seminar booster yang 7 hari bulan 12 hari tu, saya nak bagi tahu saya dah letakkan ini dalam you guys punya replay tau. Saya dah bawakan ini dalam replay kelas you guys tahu. Faham? Okay, tapi boleh tak, saya takut juga saya nak buat cucian ni penuh-penuh. Takut ada yang tanya dekat saya, sir, video hari tu tak buat lagi ke? Saya dah buat, saya dah masukkan dalam replay. Tapi izinkan saya go through kan satu kali jalan yang ni. Ambil masa dalam 5 minit je lebih kurang, boleh? Okay, thank you. Because why? Saya percaya ada juga yang dia macam, dia macam, oh ada macam tu. Nampak? See? Agak dah. Okay, jadi saya minta maaf yang pertama sebab untuk soalan yang macam ni saya terlepas pandang satu perkara. Mari saya clearkan tu right now. Brother, sister, semua orang dah tahu. Kalaulah dia kata dekat sini X-nya kosong, maka probability-nya berapa? Probability-nya adalah 81/128 untuk dua-dua benda ni. Betul atau tidak? Saya recallkan sikit yang tempoh hari kita buat tu ya. Okay, next one. Kalau dia kata X-nya adalah 4 dan juga 5, maka probability kita adalah berapa wak? 1/64. Setuju atau tidak? So now, kita dah faham dah. Semua ini kalau dicampurkan bersama dengan berapa wak? 1. Totalnya is equals to 1. Betul atau tidak? Cun. So, kalau dia tanya X sama dengan 2, X sama dengan 3, maknanya dia nak tahu dua-dua ni kan? Dia nak tahu dua-dua ini. Maknanya, adakah dia nak tahu ini satu bahagian berapa sana? Ke dia nak dapatkan dua-dua je terus? Dua-dua je terus. So, macam mana nak dapatkan dua-dua? Simple wak. You hanya perlu buat apa? 1, 2, 3. 1 tolak 81/128. Ditolakkan dengan berapa wak? 1/64. Maka you dapat satu jawapan. Berapa tolong? Okay. You tekan calculator, you dapat satu jawapan directly. Okay, which is you dapat 45/128. Thank you Nukman tu, Iman Nukman tu. Okay, soalan. 45 per berapa tadi? 128. Sekejap, korang kira ke tak? Korang jangan main tipu Sekali lagi brother sister, here we go. Saya nak tunjukkan pada semua-semua orang what should we do. 1 ditolakkan dengan 81 bahagikan dengan 128. Ditolakkan dengan berapa wak? 1 bahagikan dengan 64. Maka you akan dapat jawapannya adalah 45/128. That's it. Okay. Jadi, habis panjang itu abang akak, macam mana kita tahu? Sebab semua ni bila dicampur jawapan adalah 1. So 1 tolak ini, tolak sana, dapatlah yang ni. Cuma soalan bawah ni. Ni sambung hari tu ke saya? Ya betul lah. Ni baru masuk lah tu. Okay, pada siapa yang baru masuk, cepat sikit. Morning.
Hi, morning. Hai Nisa. Nisa Khalil ke tu? Okay. Jadi 49 no awak, 45. Tolonglah check balik Danisha Fizi. Please. Tekan kalkulator Danisha Fizi. Okay, jadi awak akan dapat dekat sini 45/128. Ya. Okay, habis part yang tu. Bawah ni saya terlepas pandang, sorry. Saya ada sebut satu benda kan. Saya kata, kalaulah soalan tu ada unknown, Fatih minta untuk buat apa? Fatih minta untuk you ambil X sama dengan kosong. If ada unknown, saya nak highlightkan balik. If cari unknown untuk soalan macam ni, ambillah X sama dengan kosong atau X yang paling besar. Saya ada sebut benda ni, betul atau tidak. Tapi babe, gas sekali dah ada. Tapi babe, saya terlepas pandang, sorry. Dalam soalan tu, dia bagi dalam bentuk Q dan juga P. Saya ni tak tahulah. Saya rasa mata saya ni dah memang tak tahulah nak cakap macam ni. Mata orang tua lah agaknya. Yang saya nampak ni P wak. Ini Q. Maknanya dekat sini kita ambil P dengan Q macam biasa. Maksud saya macam biasa, betulkan dua-dua ni adalah 45/128. Kalau awak ambil dekat sini nanti, dia akan ada satu unknown yang akan hilang. Yang ini pula pun akan jadi benda yang sama. Boleh nak buat, tapi dia akan jadi benda yang complicated sedikit. Boleh. Yang macam kita buat hari tu, tapi dia sedikit complicated. Dan rupanya, you pakai je 2 dan 5. 2 dan 3. Maknanya, jom. Babe, bayangkan kalau X-nya adalah 2. Tolong saya. Daripada 5 kan, totalnya adalah 5. Sebelum tu saya highlightkan dulu, kita akan dapat X and PQ. You still remember ini sambungan hari tu kepada siapa student baru morning. Okay, kalau awak tak ada pada session yang pertama saya bawakan, it's okay. Saya highlightkan balik, inilah binomial X and PQ, which is X kita tak tahu tengah cerita pasal apa. Tapi yang kita tahu sekarang ni, ini adalah cerita pasal kebarangkalian kejayaan. So dia ada highlightkan kebarangkalian kejayaan. Saya just highlightkan dahulu, kejayaan. Next one, what is our N? Berapa total N kita? Number chosen kita 5. Next one, what is our P? Probability untuk kejayaan. Okay, brother sister, dekat sini kita tak tahu. So bila tak tahu, boleh saya anggap dia sebagai P? Then, what is our Q? Q adalah probability untuk selain daripada kejayaan. Maksudnya kalau P probability kejayaan, Q adalah probability gagal lah. Jadi dekat sini Q, kita akan pakai apa tau? Q juga. Kenapa pakai Q juga? Sebab dalam soalan ni dah memang dia highlightkan Q. Ini yang saya terlepas hari tu. Memang betul Q ni sebenarnya adalah sama dengan 1 tolak P. Memang. Q sebenarnya adalah 1 tolak P. Ini memang betul. Tapi dalam this situation dia nak Q juga. Hari tu saya kata 1 tolak P. Betul. 1 tolak P. Tapi kita nak pakai Q je pun. Kalau tak buat Q salah ke sir? Kalau tak buat Q salah. Bukan dia salah. Tapi dia jadi complicated nanti. Gitu. Jadi, mari saya tunjukkan pada awak apa yang jadi ya. Okey. Kita dah tahu kalau X dia sama dengan 2, tambahkan dengan X sama dengan 3, maka you akan dapat jawapan 45/128. Betul? X sama dengan 2, tambahkan dengan X sama dengan 3, dapat jawapan 45/128. So, bayangkan kalau X sama dengan 2. Daripada 5, dia pilih 2. Tengok korang punya power. Daripada 5, dia pilih 2. So, 1, 2, 3. 5C2 times P power 2 times Q power 3. Betul kan? So, you akan dapat apa tadi? 1, 2, 3. Daripada 5, dia pilih 2. So, maksudnya awak akan dapat apa? 1, 2, 3. 5C2 times P power 2 times Q power 3. Pada siapa yang masih lagi belum ada basic untuk awak punya not binomial, okay, saya bagi tahu siap-siap. Sorry. Ini sebenarnya saya dah bawakan waktu first session hari tu. Jadi bila dah bawakan first session hari tu, ini sebagai orang kata tambahan, extra aja. Sebab fokus saya hari ni nak bawa chapter lain. Saya nak bawakan awak yang apa dalam notes tu. Okay, cuma saya takut ada yang terlepas pandang. Maksudnya dia tak sempat tengok replay ke, ataupun replay tu dah habis ke, ataupun and so on. Jadi saya nak clearkan sekarang juga. Boleh? Okay, saya clearkan sekarang juga. Boleh? Okay, jadi dengar je dulu. Maksudnya sekarang ni inilah binomial, taburan kebarangkalian binomial. So, bila kita senaraikan X and PQ, memang ini dia punya apa? Dia punya template, which is X adalah cerita pasal kejayaan. Okay, so which is babe, awak dapat dekat sini adalah
Awak dapat dekat sini N dia adalah 5 sebab totalnya ada 5. X-nya total ada berapa wak? 5. Tapi daripada 5 ni, dia kata untuk dapatkan 2, X sama dengan 2 dan X sama dengan 3, jawapan awak adalah 45/128. So for those yang tanya mana datang 45/128, maksudnya awak masuk lambat waktu lah. Maksud saya masuk lambat waktu tu adalah, okay, awak awal-awal tadi pukul 10 tadi saya dah terangkan dah mana datang benda ni. Boleh? Okey, jadi brother sister bayangkan daripada 5 kita nak pilih 2. Daripada 5 nak pilih 2. So maksudnya awak dapat apa tahu? 1 2 3. 5C 2 times P power 2 times Q power 3. Mana datang 3 pula? Sebab daripada 5 kita dah pilih 2. So balance-nya 3. Thank you Alia Balkis. Thank you semua. Alhamdulillah. Okay, now babe, habis part yang itu, izinkan saya sambungkan dulu. Korang tenang dulu. Cuba bayangkan kalau dia adalah 3 pula. Maksudnya daripada 5 dia pilih 3. Daripada 5 dia pilih 3. So 1 2 3. 5C 3 times P power 3 times Q power 2. Boleh atau tidak? Okay, soalan saya, mana pula datang 3 ni tadi? So ambil daripada sini. So dapat daripada 5 pilih 3. So 5C 3. P power 3. Okay, tapi kenapa Q kuasa 2? Sebab daripada 5 kita dah pilih 3. So tinggal balance-nya 2 lah gitu. Sama dengan berapa wak? Sama dengan 45/128. Okay, babe, 5C2 ni boleh tekan kalkulator tak? Boleh. Awak tekan kalkulator 5C2, tekan 5, tekan shift, tekan bahagi. You akan keluar C. Tekan 2, maka jawapannya akan jadi 10 wak. Jadi yang ni awak dapat 10 P kuasa 2 Q kuasa 3. Dicampurkan dengan 5C3. Again, 5C3 ni kalau awak tekan kalkulator, awak tekan apa tahu? Tekan 5, tekan shift, tekan bahagi. Dia akan keluar C. Tekan 3, maka jawapan awak akan jadi berapa wak? 10. Oh, 10. P kuasa 3, Q kuasa 2. Gitu. Okey, jadi soalan saya sekarang ni, you nak dapatkan jawapan dia macam ini. Apa nak buat agak-agak kalau 10 P kuasa 2, Q kuasa 3, 10 P kuasa 3, Q kuasa 2. Agak-agak nak buat apa sampai sini, wak? Faktorkan. Kita akan faktorkan. Yep. So macam mana nak faktorkan? Kalau ini 10, sini 10, sini ada P, sini ada P, sini pun ada Q. Okay, jadi awak faktorkan, maka you dapat 10 P kuasa 2, Q kuasa 2. Betul atau tidak? Yes, faktorkan benda yang sama. Apa yang sama? Ni 10, ni 10. Keluarkan. P kuasa 2, P kuasa 3, P kuasa 2. Q kuasa 3, Q kuasa 2. Keluarkan Q kuasa 2. Okay, jadi awak dah faktorkan dia keluar yang ni. Nampak tambah, letakkan saja tambah sama dengan 45/128. Oi, baiklah Fazira tu. Okay, jadi soalan saya, P kuasa 2 darab apa jadi P kuasa 2 balik? Tak adalah. Habislah. Okay, sebab P kuasa 2 memang darab 1, jadilah P kuasa 2 balik. Q kuasa 2 darab apa jadi Q kuasa 3? Q kuasa 1. Kan? Q kuasa 1 tu Q lah. Q kuasa 2 darab Q kuasa 1, 2 tambah 1, dia jadilah Q kuasa 3. Baiklah tu tika tu. 10 darab apa jadi 10 balik? Habis. P kuasa 2 darab apa jadi P kuasa 3? P kuasa 2 darab apa jadi P kuasa 3? Maka you akan dapat P kuasa 1. Q kuasa 2 darab apa jadi Q kuasa 2 balik? Habis. Maksudnya you just dapat 1 saja. Okey. Jadi bang, akak, tengok dekat sini yang dia mainkan perasaan kita sikit. You perasan atau tak, bilalah dia kata Q tambah P, Q tambah P, jawapan dia sama dengan berapa? 1. Pada siapa yang belum belajar lagi benda ni, izinkan saya dulu nak bagi tahu P campurkan dengan Q, totalnya must be equals to 1. Bila P dicampurkan dengan Q, jawapan dia akan jadi 1. Sebab ini adalah probability. Let's say, kalau saya kata 0.3 sini, berapa Q? 0.7. Boleh? Okay, next one. Kalau saya kata dekat sini adalah 8. Maksudnya awak dapat 0. berapa sini, wak? 2. Sebab jumlah dia bersama dengan 1. Cannot. Okay, habis part yang tu, brother, sister. That is why Q tambah P, jawapan kita adalah berapa? 1. Okay.
Soalan saya sekarang, kalau you dah dapat macam ni, maknanya 10P kuasa 2 Q kuasa 2 sama dengan 45 perkara dengan 128. Betul? Sebab 1 adalah 1. 10 darab. Boleh tak saya bawakan dia ke sebelah sana jadi bahagi? Boleh atau tidak? 10 darab bawa sebelah jadi bahagi, maksudnya awak akan dapat ini akan jadi bahagikan dengan 1280. Setuju atau tidak? Okey, jadi brother sister, awak akan dapat 45 dibahagikan dengan 1280, makanya brother sister you dapat 9/256. Yeah. Ini kalau kita potong dia, maka you dapat 9/256. Okey. Now, habis part yang tu, abang akak sikit lagi. P kuasa 2, Q kuasa 2. Betul tak P kuasa 2, Q kuasa 2 ni samalah juga dengan PQ kuasa 2? Sama atau tidak? Yep. Now, ini square. Bila awak bawa sebelah, dia akan jadi apa, Wak? Square bawa sebelah, dia jadi square root 9/256. Cuba tekan kalkulator, maka you akan dapat PQ sama dengan punca kuasa 9, 3. Punca kuasa 256, 16. Last but not least, you nak tinggalkan P single kan? Bila nak tinggalkan P single, maksudnya awak dapat 3/16. Q darab bawa sebelah jadi 280, makanya brother sister you dapat 9/256. Yeah. Ini kalau kita potong dia, maka you dapat 9/256. Okay. Now, habis part yang tu, abang akak sikit lagi. P kuasa 2, Q kuasa 2. Betul tak P kuasa 2, Q kuasa 2 ni samalah juga dengan PQ kuasa 2? Sama atau tidak? Yep. Now, ini square. Bila awak bawa sebelah, dia akan jadi apa, Wak? Square bawa sebelah, dia jadi square root 9/256. Cuba tekan kalkulator, maka you akan dapat PQ sama dengan punca kuasa 9, 3. Punca kuasa 256, 16. Last but not least, you nak tinggalkan P single kan? Bila nak tinggalkan P single, maksudnya awak dapat 3/16. Q darab bawa sebelah jadi bahagian. That's it. That will be your final answer. And guys, perasan atau tidak, jawapan dia sudah jadi sama. Gitu. Gitu. Okay, jadi brother sister, I hope saya dah terangkan benda ni pada awak. Jadi pada siapa student baru, saya minta maaf dulu sebab inilah basic yang kita dah go through kan sebelum ni. Easy rupanya kan? Ya, betul Faizira. Okay, jadi total markahnya lah 4 untuk dua-dua benda ni. Tapi saya terlepas pandang satu benda sebab saya ambil yang sebelah sana. Jadi, dan satu lagi saya ambil pula dekat situ adalah dia punya apa, satu tolak P kan? Itu yang jadi isu tu. Betul? Okay, I'm so sorry untuk part yang tu. Okay, tapi kita dah dapat this game. Tolong ambil gambar. Kalau perlu silakan. 3, 2, 1, 0. Negatif 1. Alhamdulillah, sir. Thank you, founder. Alhamdulillah. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Good. Okay, thank you. Betul. Okay, brother sister dah ambil gambar Thank you, Daya Wahab. Okay, dah. Okay. Habis part yang tu, izinkan saya, ladies and gentlemen, kita bawakan booster untuk hari ini. Seperti yang saya dah nak janjikan ataupun saya nak go throughkan dengan awak, Vector Paper 1. Okay, bang, agak Vector Paper 1 ni, game dia macam ni tau. Untuk you punya Paper 1 ni, dia akan ada 3 soalan. Apa maksud saya 3 soalan? Pertama, dia akan tanya benda-benda macam you punya magnitude. Okay, do you still remember what is magnitude? Magnitude ni ibarat macam kita punya distance. Sama macam awak punya jarak. Saya just highlightkan balik ya. Okay, untuk cari magnitude, simbolnya akan jadi AB. Dia akan ada modulus. Ingat ya, kalau modulus itu menandakan magnitude dalam vektor. Okay, kalau dia kata modulus, itu refer kepada magnitude dalam vektor. Bisa apain enggak? Okay, habis part yang tu, abang akak, kalau dia dah dapat magnitude, macam mana nak cari? Kalau ini yang ditanya, dia sama macam cari jarak awak, sama cara macam cari locus. How? 1, 2, 3. Square root. Bracket square plus bracket square. Beza X. Beza Y.
Yes, brother. Sekali lagi Okay, pada siapa yang dia tak pernah lagi belajar, tak nak buat gaya macam tu, kena buat gaya macam tu dalam exam, make sure buat gaya gitu. Ya, betul. Okay, now saya nak bagi tahu pada awak yang mana ini pada siapa yang mungkin student baru, student baru, ini tanda saya tengah nak appreciate awak. Okay, cuma yang tadi tu adalah benda yang kita dah bawakan sebelum ni, but this session, this morning, awak follow dulu yang ni. Kalau tak pernah belajar ataupun dah lupa this chapter, it's okay, tolak tepi dulu. Sekarang fokus apa yang saya go through-kan, boleh? Okay, nak cari magnitude, cara dia sama macam you punya Pythagoras theorem, sama cara macam nak cari locus, sama cara macam nak cari jarak. How? 1, 2, 3, square root, bracket square, plus bracket square. Beza X, beza Y. Yes, brother. Itu cara untuk cari magnitude. Macam mana? Kejap lagi kita go through lagi. Boleh? Okay, tapi you guys tahu tak? Lepas magnitude, dia akan tanya satu lagi jenis soalan. Apa satu lagi jenis soalan tu tahu? Dia akan tanya unit vector. Yes, brother. Unit vector. Apa pula simbol unit vector? Simbol unit vector adalah AB hat. AB hat. Dia ada topi. Bukan sarang hair. Dia bukan macam ni. Bukan sarang hair. Dia macam ni. Lain. Tak sama awak. Dia adalah hat macam ni. Ayo clear. Jadi, kalau you nak dapatkan untuk kita punya unit vector, simbolnya seperti ini. Simple wak. You hanya perlu buat apa? 1/, magnitude timeskan dengan vector. Dia akan jadi apa? 1/, magnitude vector. That's it. Soalan saya, 1/, magnitude tu maksudnya nak atau tak nak, you kena carilah magnitude dulu. Betul atau tidak? Nak atau tak nak, kena cari magnitude dulu. Lepas tu barulah boleh you dapat unit vector. Setuju? Okay, saya highlightkan yang ini. Next one, brother, sister. Kita akan ada satu lagi part, which is saya highlightkan you punya apa tau? Parallel. Dan satu lagi bahagian adalah you punya collinear. And to be honest, parallel dengan collinear ni sebenarnya adalah benda yang sama. Jalan kerjanya adalah jalan kerja yang sama. Okay, in BM sir, parallel dalam bahasa Melayu disebut sebagai selari. Collinear dalam bahasa Melayu disebut sebagai segaris. Okey, tak apa, saya boleh highlightkan untuk awak. Apa maksud selari? Maksudnya awak dapat gini dan juga gitu. Ini maksudnya selari, betul? Segaris maksudnya awak dapat satu garisan tu, dia jadi macam ni, awak. Dia jadi macam ni. Dia terus, maksud saya terus, ni akan jadi A, sini jadi B, sini jadi C. Yang ni dia jadi A, B, C, D. That's it. Tapi nak tanya, walaupun dia adalah selari ke segaris ke, adakah kecurunan atas dengan kecurunan bawah ini sama? Adakah dua-dua dia sama? Ya, sama kecurunan dia sebab dia selari. Good. Baiklah. Walaupun dia adalah selari ke segaris ke, adakah kecurunan atas dengan kecurunan bawah ini sama? Adakah dua-dua dia sama? Ya, sama kecurunan dia sebab dia selari. Good. Baiklah. Tentu dia jadi macam ni, Pak. Dia jadi macam ni. Dia terus, maksud saya terus, ni akan jadi A, sini jadi B, sini jadi C. Yang ni dia jadi A, B, C, D. That's it. Tapi nak tanya, walaupun dia adalah selari ke segaris ke, adakah kecurunan atas dengan kecurunan bawah ini sama? Adakah dua-dua dia sama? Ya, sama kecurunan dia sebab dia selari. Good.
Baiklah tu, kita ni pagi-pagi ni macam ni, walaupun kita belum makan lagi, tapi kita rela untuk tidak makan nasi lemak, makan roti canai. Kita lebih rela makan ilmu dulu, betul? Walaupun tengah belum mandi. Belum mandi macam mana ya? Now, brother and sister, next one. Okay, jimat air. Baiklah tu jimat air. Risaulah korang ni, malas cakap dengan korang. Next one, betul tak kalau atas dan bawah kecurunan sama, yang bawah ni kecurunan ini dengan kecurunan itu pula pun sama? Betul atau tidak? Kecurunan ini dengan kecurunan itu sama. Setuju? Good. Jadi saya tak nak sabutkan kerja dengan awak. Saya nak cepatkan kerja. Kita nak buat dia macam mana tahu? Kalau you dengar je parallel collinear ni, jalan kerja yang awak akan buat akan jadi apa tahu? Y bahagi Y sama dengan X bahagi X. Sebut? Y bahagi Y sama dengan X bahagi X. That's it. Itu sahaja yang you perlu buat dahulu. Settle. Y bahagi Y sama dengan X bahagi X. Itu mainan dia. Boleh atau tidak? Okay. Sebelum tu, saya kalau nak highlightkan dia, sir, macam mana boleh jadi Y bagi Y sama dengan X bagi X, sir? Apa maksud dia, sir? Okay, saya highlightkan dulu satu benda. Kalau you dengar parallel dengan collinear ni, betul kan dia akan jadi beza Y dibahagikan dengan beza X? Betul atau tidak? Kan? Beza Y ini dengan beza X ini akan jadi sama dengan beza Y bahagi beza X. Maksudnya, kecurunan ini dengan kecurunan yang tu akan jadi sama, betul? Beza Y bagi beza X sama dengan beza Y bagi beza X untuk yang ni pula. Betul kan? Okey. Tapi kalaulah contoh saya habiskan yang ni dulu, saya kata saya nak buatkan ini jadi tukar tempat. Saya nak tukarkan tempat. Tukar tempat. Boleh? So kalau tukar tempat, betul tak dia akan jadi Y bagi Y sama dengan X bagi X? Betul? Itu kisah dia. Apa saya cakap ni? Saya tak boleh bayangkan lagi lah. Tenang. Walaupun tak ada siapa yang komen macam tu, tak ada siapa chat macam tu, izinkan saya tuliskan dahulu macam ni je. Boleh? Okay, kejap lagi kita go through kan. Ambil gambar kalau perlu. Silakan. Okay, yang ini adalah part-part contoh you punya you punya non-parallel, non-zero. Okay, non-parallel, non-zero tu saya tolakkan tepi dulu boleh? Okay, sebenarnya non-parallel, non-zero tu tak ada apa pun, tak ada isu pun. You tengok satu kali jalan je, you dah boleh dapat non-parallel, non-zero. Okay, yang ni kejap lagi saya go throughkan dengan awak. Tak ada apa pun. Okay, jadi brother sister, nak ambil gambar yang ni dulu belum? Okay, tolong ambil gambar yang ni. Silakan. 3, 2, 1, 0, nanti 1, nanti 2, nanti 3, nanti 4. Dah salin. Baiklah korang tu. Okay, dah. Okay, jadi macam ni. Kalau you jumpa soalan dia, pertama, abang akak, you perasan atau tak dia dah bagi tahu satu benda. FGH adalah segaris. I see. Dia dah bagi tahu FGH adalah segaris. Membawa maksud awak akan dapat garisan dia lebih-lebih kurang macam ni, which is ini akan jadi F, sini akan jadi G, sini akan jadi H. Betul atau tidak? Perumpamaan dia. Kan? FGH. Dia dah kata FG. Okey. FG sama dengan apa awak? 6P tolakkan dengan 4Q. Betul kan? 6P tolakkan dengan 4Q. Isn't it? Okay. Next one. GH. Dia dah bagi GH sama dengan apa awak? Sama dengan 4P. Jangan mencarut. Tak awak, saya tak mencarut. 4Q. Betul kan? Saya kata 4Q. Kau jangan lebih-lebih Kau jangan lebih-lebih Amboi, biasa sangat dia tu. Saya cakap 4Q, betul lah tu. Next one, yang ni awak jadi 4P. Ditolakkan dengan berapa? 2U tolak 1Q. Okey, soalan saya. Macam mana kita nak cari nilai U? Dalam soalan ni, find U. Dan dia dah kata itulah segaris. So, Fatih ada kata tadi, kalau segaris, you just buat apa? 1, 2, 3. Y bagi Y sama dengan X bagi X. Thank you, Lord Khalid. Okay. Again, kalau awak dekat sekolah, awak akan belajar gunakan lambda tau. Awak akan gunakan lambda. But saya tak nak gunakan lambda boleh? Saya tak nak gunakan lambda ataupun you punya pemalah. Okay, sebab yang saya nak tunjukkan pada awak ni, inilah cara dekat universiti tau sebenarnya. Serius. Okay, tapi kalau you nak pakai cara yang tu boleh je, tak ada masalah.
Dan awak boleh pakai tak cara ni dekat dalam exam? Boleh je, tak ada masalah. Like seriously pun boleh juga. So you akan buat apa tahu? X bagi X sama dengan Y bagi Y. Ataupun Y bagi Y sama dengan X bagi X. Tapi ini P je. Ini Q je. Kau jangan rigid sangat boleh. Jangan orang kata X, dia mesti ingat X. Tak. Kalau dia dah bagi P, maksudnya awak dapat P bagi P sama dengan Q bagi Q lah. Can or not? Okay, jadi soalan saya, kalau nak senang, ini unknown awak nak biar unknown tu dekat atas ke dekat bawah? Kalau nak senang, nak cari unknown biar dekat atas ke dekat bawah? Thank you semua orang. Kalau nak cari unknown, biarlah unknown tu dekat atas. Jadi maksudnya awak dapat apa tahu? Negatif 2U tambah 1. Betul? Negatif 2U, negatif jadi positif. Bahagikan dengan apa? Q bahagi Q. Q bahagi Q. Negatif 4. Boleh terima atau tak? Q bahagi Q sama dengan P bahagi P. Maksudnya 4 bahagi 6. Q bahagi Q sama dengan P bahagi P. So, kenapa ini letak dekat atas? Sebab ni adalah unknown. Senang untuk kira. Jadi, what should we do? Simple wah. Yang ini adalah bahagi bawah kanan, jadi darabkan dengan negatif 4. Betul ya? So, maksudnya awak dapat berapa? Negatif 16/6. Negatif 16/6 ni, darab silang. Ada yang kata buat darab silang. Okay, boleh juga kalau nak buat darab silang terus. Boleh? Saya ikut awak lah. Darab silang. Jom. Boleh lajukan sikit. Okay, brother sister. Darab silang. Maka dia akan jadi apa? 1, 2, 3. Darab silang. Sekali lagi. Darab silang. Maksudnya ini semua darabkan dengan negatif 4. Dan ini pula semua didarabkan dengan 6. Setuju atau tidak? Babe, expand. 6 darab negatif 2U. Negatif 12U. 6 darab 1. 6. Sama dengan 4 darab negatif 4. Negatif 16. Wah. Yang ini negatif 6. Positif 6. Tambah bawa sebelah jadi tolak. So dapatlah berapa? Negatif 16 tolak negatif 16 tolak 6. Maka you dapat negatif 22. Negatif 12U. Babe, you nak cari U dan you kena single. Macam awak. Macam mana kita nak singlekan dia? Sebelum tu, kiri negatif, kanan pun negatif. Betul kan? Negatif dia jadi apa? Positif. Kanan. So 12 darab bawa sudah jadi bagi, maksudnya bagikan dengan 12. So dapatlah U sama dengan 22/12. Kalau kecil kan dapat berapa ya? 11/6. And that's it. That should be your final answer. Dah siap. Negatif dia jadi positif. 12 darab bawa sebelah jadi bahagi. Okey. Ya, betul. Baru tahu benda ni senang. Nak nangis? Jangan nak nangis sangat. Fazira. It's okay, Fazira. Okay, ambil gambar dulu. Silakan. 3, 2, 1. Kosong. So, kalau guna lambda macam mana? Sama. You akan dapat jawapan yang sama. Seriously. Boleh tanya kalau pakai lambda dapat sama ke tak? Wah, mestilah sama. Takkan saya nak ajar awak ajaran Syiah. Faham? Mestilah sama. Okay. Babe, habis part yang tu. Next one. Brother, sister. Dia kata dekat sini. Tengok Dia kata magnitude FG adalah 6 unit. Magnitude FG adalah 6 unit. Okay. Cari magnitude FH. Magnitude FG 6 unit. Okay. Magnitude FH. So, brother, sister, tolong bagi tahu saya, FG, dia dah bagi berapa unit untuk FG, F ke G? 6 unit. Betul? Okay. Jadi, sekarang ni dia suruh cari magnitude F ke H. F ke H. Okay, soalan saya yang pertama. Kalau dia dah bagi magnitude dekat sini untuk F ke G, okay, boleh ke kita nak cari magnitude untuk F ke H pula? Boleh je. Okay, you jangan terkeliru. You jangan takut pula dengan benda ni. Kita cari dulu FH macam biasa boleh? Cari FH macam biasa. Boleh atau tidak? Okay, please tell me now, macam mana you nak cari F ke H? F ke H. So, thank you Kaisara, thank you Aina Roy. You akan dapat dekat sini FG plus GH. Betul atau tidak? Sebab yang dia bagi dekat sini adalah F ke H tau. F ke H. FG, GH. Dapatlah F ke H. Soalan saya, what is FG? FG awak akan dapat berapa setua? 6P tolakkan dengan 4Q. Boleh? Okay. Dicampurkan dengan GH. GH awak akan dapat berapa setu? 4P minus 2U minus 1.
Boleh terima atau tidak? Tapi soalan saya, hai Salahuddin, betul. Okay, soalan saya, kita ada U tak? Ada U ataupun tidak? Ada. So U kita berapa? 11/6. Boleh kita gantikan? Yep, of course. Jom kita gantikan U, which is babe, you akan dapat dekat sini apa? 11/6. Yep. 11/6. Jap, 11/6. Cannot. Saya gantikan apa tadi? Saya gantikan U kan? Betul. So saya gantikan dia dengan U, dan ini hujungnya akan jadi apa? Q. Okay, setakat ni dulu. Okay, so Q hilang mana? Ni Q. Tertinggal, sorry. Okay, Q dekat hujung. Ya, betul. Oh, kau ni alert lah dengan semua benda. Baguslah kau ni. Saya tertinggal sikit je, kau punya wow. Kau macam tak sabar tu. Memang nak cari salah Fatih. Faham? Wanzul Irfan? Faham? Memang saya cari mahu. Jadi, next one. Brother, tolong bagi saya. 2 bagi 6 ni maksudnya awak akan dapat 11/3, betul? So, 11/3 tolakkan dengan 1. Maksudnya awak akan dapat 11/3 tolak 1, dia akan jadi 8/3. So, brother sister, yang ni awak dapat 6P tolak 4Q ditambahkan dengan 4P tolakkan dengan berapa? 8/3Q. Setuju atau tidak? Babe, kita dah boleh selesaikan dah. 6 campur 4 jadi 10Q. 10Q pula. Nampak? Saya memang sengaja terbuat Q sebab nak tengok macam mana korang punya respon. You know? Yes, betul. Korang diam semua. So ni awak akan dapat apa? 10P. Okay, next one. 4Q tolak 8/3. 4/3, 12. So 12, 8. So you akan dapat berapa? Negatif 20/3. Q. Ni jangan takut pula. Maksud saya ni 6 campur 4 jadilah 10 ya. Okay. Dan ini pula awak akan dapat berapa wah? Ni awak dapat negatif 4 tolak 8/3. Ada yang tanya, bukan 11/3 ke sir? Wah, 11/3 tolakkan dengan 1. Dia jadi 8/3 nanti. Boleh? Itu dia 8/3. So now, tolong saya boleh? Boleh cari tak dia punya ni? Simbol macam ni. By the way, ini simbol apa? Ini simbol magnitude. So macam mana nak cari magnitude? 1, 2, 3. Square root. Bracket square plus bracket square. Beza X, beza Y. Yes, brother. So beza X berapa? 10. Beza Y berapa? 20/3 negatif. So it doesn't matter pun kalau ada negatif. Jadi skill gaya tu ke? Ya, betul. Sekali dengan gaya tu. Betul, Wak? Amir Anik, dia kalau nak selesaikan, dia kena jadi apa? Square root, bracket square plus bracket square. Beza X, beza Y. Dia kena buat macam tu dalam Dewan Exam. Ya, betul. Thank you semua. Okay. Jadi awak akan dapat dekat sini square root. Bracket 10 kuasa 2. Okay. Ditolakkan dengan berapa, Wak? Ditolakkan dengan negatif 20/3. Okay. Kuasa 2. Gitu. So, brother sister, you akan dapat jawapan dia sama dengan berapa? 1, 2, 3, 7 point. Alah, tu. Saya letak tambah pula. Saya letak tolak pula. Tambah, So, babe, you akan dapat jawapan dia berapa? 1, 2, 3. 12.02. And that's it. That's the final answer. Yeah. So, mak saya tanya kenapa buat macam tu. Saya kata belajar MX. Mak saya terkejut. Kira salah dekat your mom, okay? Okay, now, brother sister, please let me know berapa markah dia bagi dekat sini. Total marks adalah 5 for you. Okay? Jadi, abang akak, kalau you perasan dekat sini, okay, dia dah bagi magnitude FG adalah 6 unit. Okay, kadang-kadang yang ini awak pakai macam biasa pun tak ada masalah. FG, GH. Okay, so you nak cari FH, so you dapat FG, GH. Cari macam biasa. Are you clear? Okay, unit dia adalah apa? You dapat 12.02 unit lah, Wak. Okay, boleh Okay, habis part yang tu. Semua orang, saya bawakan je. Ambil gambar dulu, silakan. 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Okay. Dan habis part yang tu. Next one. Okay. Abang akak, ni saya just nak highlightkan je satu benda. Semua soalan ni adalah soalan yang kita pernah go through kan dalam paper tu. Kita pernah jawab dalam paper tu juga sebelum ni. Faham? Satu. Yang kedua, untuk you punya segaris, tugas awak pun adalah benda yang sama. Saya just bagi tahu idea je dulu boleh?
Okay, saya bagi idea je dulu. PTR adalah segaris. Soalan saya, dekat sini, kita akan dapat nanti PT dan juga TR. Boleh kita cari tak PT punya? Dan sebelum tu, saya kata ini P, sini T, sini R. Contoh. Kalau saya buat PT dengan TR, boleh atau tidak? Macam biasa kita buat. Okay. Tapi kenapa masa jangan risau. It's okay, Muhammad Salihuddin kata dia tahu nak buat macam mana, tapi kenapa dalam trial dia macam risau, dia takut. Benda tu biasa wak. Benda tu biasa. Kan, kadang-kadang bila kita buat dalam latihan, bila kita buat sendiri tu, benda tu kita dah boleh buat kan. Tapi bila sampai exam je rasa macam, Okay, salah satu reason dia adalah apa tahu? Sebab kita terlampau gemuruh. Ya, kita gelabah. Itu memang benda benar. Seriously wak, contoh macam saya nak berlari pun yang 21 km tu pun, sebelum nak lari tu duk-dak. Padahal tak ada buat apa pun. Padahal tak ada orang tengok pun. Tapi dia punya berdebar dia tu macam saya nak bernikah wak. Bernikah pun tak berdebar macam tu. Serius. Bagi tahu ibu, bagi tahulah tak ada apa pun. Jadi nak bagi tahu dia punya debaran tu lain. So, bila you dah lepas berlari, dah seketika berlari tu barulah dia tenang. Sama macam awak. Awak tahu tak, waktu awak berdebar tu waktu awal-awal je. Tapi bila you dah dapat momentum, benda tu dia dah jadi tenang. So, waktu tenang tu lah baru you boleh fikir dengan elok, dengan lebih jelas, lebih clear. Gitu. Okay, now, pandang saya jap, saya highlightkan balik. PT, TR. Buatlah macam biasa, betul? Tapi, kalau saya padam yang ni, saya ambil dekat sini untuk PR dengan PT. Boleh atau tak? Saya ambil PR dengan PT punya. Boleh? Boleh? Sama. Ambil PT dengan TR boleh? Nak ambil PR dengan PT boleh? Nak ambil PR dengan TR boleh? PR dengan TR. Boleh? Boleh? Tak ada masalah. So, brother sister, just nak bagi tahu pada awak, untuk segaris ni, you jangan rigid ataupun you terletak hanya satu benda sahaja, which is kalau dia kata PTR, you mesti ambil PT dan juga TR. Tak semestinya. Sebab kecurangan dia sama. Ya, betul. Sebab tu boleh kasi. Ya, betul. Okay. Sebab kadang-kadang dalam soalan information tu, mungkinlah dia tak bagi PT dengan TR. Tengok. Do we have PT? Sorry. Dia kata PTR kan? PTR. Do we have TR? Ni yang awak dapat TR tadi. Boleh kita cari dia punya PT ataupun PR. Okay, ni PQQR. Wah, nampak? PQQR. Takkan nanti awak dapat PR? Betul? So, you dapatlah dekat situ. Ni saya bagi idea je tau. You dapat PR, satu lagi adalah PT. PR ada, PQQR, dapatlah PR. TR, sorry. Pasal PT pula. Okay, TR. Dah ada TR. Pun boleh you gunakan. So, kalau namanya segaris, apa je yang you buat kalau segaris? 1, 2, 3. X bagi X sama dengan Y bahagi Y. Sebut. Yes, betul. Okay, jadi habis pada untuk abang akak. Jadi benda ni saya biarkan dulu dekat sini. Nanti yang conteng-conteng ni nanti Amir akan uploadkan. Okay, akan bagi pada awak kemudiannya. Yang conteng-conteng ni lah, boleh? Okay, habis part yang tu brother sister. Kita sambung untuk part yang seterusnya. Tapi untuk saya bawakan awak part yang seterusnya. Okay. Oh, ada yang tanya, kalau dia main I dengan J, wah, I dengan J tu sama. I dengan J tu sama. Like, seriously. Are you clear? Okay, sama je dia dengan P dengan Q. Just a symbol yang berbeza. Ada that's it. Sebelum saya teruskan perjalanan, sebelum kita bergerak untuk part yang seterusnya, saya nak bagi tahu kita nak masuk untuk chapter yang lain, tapi saya persilakan sahabat saya untuk menyambung perjalanan bersama anda. Dipersilakan Amir Ma'ruf. Kenapa buat kecil? Hai semua. Kenapa macam ini? Hai, selamat datang. Kita try cari Ifwan. Hai Rehai. Hai, saya di sini menjual ubat, bukan Ifwan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Saya berada di sekitar Selangor melaporkan cuaca baik di pagi ini. Ramai orang yang sedang berbahagia di Ceras ini dan di Selangor ini, serta bagi sesiapa yang berada di sekitar Hulu Langit,
hati-hati dan tolong berjaga-jaga seandainya ada apa-apa yang berlaku, contohnya air naik semua, semoga tidak ada apa-apalah dan semoga semua orang berada dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, ya, terima kasih kepada semua yang dah wish saya punya, dah sebulan dah geng. Hari ni berapa bulan? Hari ni 11 hari bulan, dah sebulan dah geng. Dah sebulan dah. Sudah-sudahlah tu. Boleh ke? Boleh ke kita teruskan? Saya segan lah korang cakap macam tu. Tak payahlah sebut-sebut pasal benda tu dah. Saya segan ni. Sudah. Geram lah pula kita. Alright, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, let's go. Jom kita nak teruskan perjalanan kita untuk hari ini. Abang kakak sekalian, saya akan bawakan korang linear law. Alright, di mana geng, ada certain soalan yang sedikit mengganggu gugat perasaan kita, sampaikan kita tengok je kan dah macam bertahan. Jangan nangis. Ini semua cubaan. Jangan nangis. Walaupun Portugal kalah malam tadi kan. Jangan nangis. Alright, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, sebelum kita nak go through-kan soalan itu, geng, kita nak tengok dulu. Kalaulah kita tengokkan wow, Safati sangat ganas. Kita nak tengok pasal kenapa saya rasa macam sedikit berbeza bila menggunakan iPad Safati ni? Kita nak tengok pasal linear law. Jap. Okey, jap. Kenapa berbeza? iPad dia kenapa iPad dia terasa berbeza? Adakah iPad dia lebih mahal daripada iPad saya? Linear law, abang kakak sekalian, apa benda yang penting kita nak go through kan sekarang ni? Geng, yang pertama dalam kes linear law ni, kita kena pastikan equation follow y axis. Ataupun dalam bahasa Melayu, kita nak cakapkan persamaan itu mesti mengikuti paksi y. Misal kata abang kakak sekalian, okey, saya bagikan y equals to 5x ditolakkan dengan 1/x contohnya. Tak naklah. Bolehlah. Dan kita tengok kat sini zap. So katakanlah saya nak tukar yang ni jadi 4 lah. Saya nak tukar jadi 4. Okay, let's go. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, katakanlah saya bagi yang ini x, y, yang ni pula saya bagi x kuasa 2. Geng, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, diberi equation yang sana. Okay, paksi y-nya yang sini. Betul atau tidak? Yes. I want to ask you, adakah kepala equation ni dah sama dengan paksi y? Belum. Betul tak? Apa yang kurang? Sana y, sana ada x. So sana tak ada x. Maksudnya dia adalah orang yang setia, menanti yang tepat bagi hidupnya. Jadi abang kakak sekalian nak kena buat apa, geng? Darabkan dengan x. Yes. So semua akan darab dengan x kan? Yes. Darab x. Betul ke? Ya. So abang kakak sekalian, benda yang boleh potong kita potong. Yang ni boleh potong kan? Ya, boleh potong. Yang ni boleh potong kan? Tak boleh. X darab X akan jadi apa? Akan jadi X kuasa 2. Bermakna abang kakak sekalian, nanti equation kita akan jadi apa? X, Y bersamaan dengan 5X kuasa 2 tolakkan dengan 4. Am I right? Betul So maksudnya abang kakak sekalian, kalaulah kita dah dapat yang ini, kita boleh susun dia ini sebagai paksi Y, yang sana sebagai paksi X. Cek kejap. Paksi Y, paksi X. Sudah sama apa belum? Sudah sama ya. Alright, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, jomlah kita tengoklah. Kalau kes yang ini, kita nak jadikan apa yang ada dekat equation sama dengan paksi Y. Katakanlah abang kakak sekalian, saya petik beberapa benda lah, kita sembang-sembangkan sahaja. Katakan geng, yang pertama kalau dalam equation tu, okey, kalau dalam equation tu dia ada Y, lepas tu dia nak jadikan y over x. Nak kena buat apa dekat equation ni? Nak kena buat apa? Bahagikan dengan x. Yes, bahagikan dengan x. Ataupun awak darabkan dengan 1/x. Sama je lah konsepnya. Okey, contoh yang lain. Katakanlah y, tiba-tiba dia jadi xy. Oh, tak nak. Oh, mengarut. Ya, xy. So nak buat apa tadi?
kita darabkan dengan X. Yes. Alright, seterusnya abang-abang dan kakak-kakak sekalian, katakanlah Y, lepas tu dia nak tukar jadi punca kuasa Y. Nak buat apa? Kita punca kuasakan kita punya equation. Ingat kalau awak nak punca kuasakan kiri, awak kena punca kuasakan kanan juga tau. Contoh. Kita ada contoh. Ni saya bagi contoh je tau. Y sama dengan 5X kuasa 2 tambahkan dengan 4. So nak kena buat apa Adakah kita akan punca kuasa 2 kan yang itu, punca kuasa 2 kan yang itu, punca kuasa 2 kan yang itu? Macam ni ke? Tak, haram macam ni. Kenapa abang kakak sekalian yang kena punca kuasa 2 kan tu, kalau satu belah kiri, punca kuasa 2 dekat belah kanan pun ada satu juga. Boleh faham? Boleh faham Yes, alright, awesome. Kita bagi slow-slow je kan. Kita bagi booster ni memang pemangkin hidup kita lah, insya-Allah. Alright, abang kakak sekalian, katakanlah geng, saya nak jadikan Y daripada Y menjadi log Y. Nak kena buat apa? Yes, abang kakak sekalian, kita akan wujudkan log. Bukan darab log tau. Kita wujudkan log. Boleh terima? Okay, kalau sini log 10, sana pun log 10 lah. Kalau sini log, kalau sini log 3, sana pun akan jadi log 3. Boleh terima? Boleh terima Okay, awesome teruk. Alright, ini benda yang sangat penting. And then abang kakak sekalian, yang lain tu, yang kedua, saya bagi je nanti kita akan relatekan dengan soalan. Yang kedua, kita kena susun ikut Y equals to MX plus C. Geng, saya just nak bagi tahu, Y dengan X ni adalah Y besar dengan X besar tau. Tahu. Y besar dengan X besar. Y general dengan X general. Y ni dia boleh jadi apa-apa. Kalau dalam kes yang ini, Y kita berapa? X, Y. Kalau dalam yang ini, dalam ini, X kita akan jadi apa X kuasa 2. Boleh terima? Setakat ini okey ke? Okey ya? Okey, ngam. Dan yang terakhir abang kakak sekalian, ini kalaulah dia nak suruh kita cari unknown, just comparekan saja. Yes, compare untuk cari unknown. Yes. Sir, nanti nota ni akan dapat ke? Kau nak ke nota ni? Nak? Bolehlah, nanti saya bagilah. Okay, let's go. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, dalam kes kita punya compare tu tadi kan. Okay, let's go. Jom abang kakak sekalian, kita tengok kejap soalan nombor 2 boleh? Soalan nombor 2. Semua pandang depan jap. Okay, saya nak bagi idea je dulu. Sahaja dulu. Alright, yang pertama abang kakak sekalian, kalau kita tengokkan dalam soalan ini, okay, Rajana menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh log Y melawan log X apabila Y bersamaan dengan AX kuasa N diungkap dalam bentuk linear. Okay, saya nak tanya dulu. Pernah dengar tak pepatah bahasa Melayu mengatakan bagai menegakkan benang yang basah? Tak tengok. Tiba-tiba. Pernah. Saya tak sebut lagi korang dah pernah. Korang dah kenapa? Macam ni geng, saya nak bagi tahu saya baru wujudkan satu bilik kaunseling untuk form 1. Jangan sampai saya bagi bilik kaunseling tu kat korang. Jangan. Tak pasal-pasal belum di luar sudah kata pernah. Inilah korang. So, abang kakak sekalian, tengok dia kata apa apa yang saya cakap tadi, pepatah Melayu ada mengatakan jangan ditegakkan, bagai menegakkan benang yang basah, betul? Kan? Benda tu adalah benda yang saya nak kata, kau dah tahu kau salah, kau tetap kau nak bagi tahu yang kau betul. Abang kakak sekalian, itu kes lain. Tapi yang ini adalah bagai menegakkan graf yang bengkok. Itulah dia linear. Graf memang asalnya bengkok, kita nak luruskan dia. Sebab apa? Dalam ni namanya adalah linear law. Yes, nak linearkan dia ada syarat dia. Apa syarat dia? Syarat dia yang tiga ni tadilah. Yang ni syaratnya kena pastikan equation follow paksi Y. Boleh faham?
So daripada graf yang bengkok ini, kita nak luruskan dia. Daripada Y, dari depan, aku tampan. Dari samping, aku tampan. Daripada Y nak jadikan log Y. So, nak kena buat apa abang kakak sekalian? Yes, equationnya tadi adalah Y sama dengan AX kuasa N. Betul atau tidak? Yes. So now, our aim untuk jadikan Y itu jadikan log Y. So, nak kena buat apa abang kakak sekalian? Yes, equationnya tadi adalah Y sama dengan AX kuasa N. Betul atau tidak? Yes. So now, our aim untuk jadikan Y itu menjadi log Y. Nak buat apa situ? Nak kena buat apa? Kena buat apa abang kakak sekalian? Yes, equationnya tadi adalah Y sama dengan AX kuasa N. Betul atau tidak? Yes. So now, our aim untuk jadikan Y itu menjadi log Y. Nak buat apa situ? Nak kena buat apa? Wujudkan log. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. So, saya duplikatkan kejap. Wujudkan log maksudnya saya bawakan ke tepi sana, dia akan jadi wujudkan log kan? So log Y sama dengan AX kuasa N. Betul atau tidak? Yes. So now, our aim untuk jadikan Y itu menjadi log Y. Nak buat apa situ? Nak kena buat apa? Wujudkan log. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. So, saya duplikatkan kejap. Wujudkan log maksudnya saya bawakan ke tepi sana, dia akan jadi wujudkan log kan? So, log base 10. Log base 10 untuk AX kuasa N. Lepas tu N yang ini boleh dicampakkan ke depan. Betul atau salah? Salah. Kenapa boleh jadi salah, tuan-tuan? Kenapa? Amba nak rayak so kat setmu. Geng, memang log Y base 10 dengan log ni, wujudkan log kiri dengan log kanan ni dah betul. Memang dah betul. Yang ni memang kita tak dapat nafikan, yang ni betul. Cuma, abang kakak sekalian, korang kena perhatikan betul-betul. Saya nak tanya, yang log 10 ni kan, log base 10 ni, untuk A ke, untuk X ke, untuk N ke, ataupun untuk semua? Untuk semua kan? Okey, abang kakak sekalian, boleh tak kalau kita nak recap sikit pasal log? Boleh tak? Kita nak recap sikit pasal log. Okey, ngam. Alamak, saya lupa. Ini bukan saya punya iPad. Ini bukan saya punya iPad. So, abang kakak sekalian, saya nak tanya, log. Okey. Log akan ada berapa undang-undang? Log. Kejap je. Okey, kita akan ada apa? Kalau log log base 10 AB, kita boleh pisahkan jadi apa? Kita boleh jadi, log A, log A plus log B base 10, kita akan dapat apa? Yes, tambah jadi darab. So, dapatlah log AB base 10. Cuma abang kakak sekalian, saya nak tekankan kat sini, kalau korang buat benda macam ni, sama ada daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, tolong pastikan selepas buat macam ini, okay, tolong letak bracket. Benda tak wajib. Tapi
Kalau kita buat bracket, bermakna kita tahu dua-dua ni darab. Faham? So once kalau jika perlu untuk kita asingkan semula, kita dah tahu darab, kita pecahkan jadi tambah. Faham? Boleh terima? Yes. Okay, go. Kita ada lagi apa? Log A base 10 tolak log B base 10. So dia akan jadi apa? Tolak jadi bahagi, cantik. So dia akan jadi log base 10 A bahagi B. Tapi sekali lagi abang kakak sekalian, kalau kita buat daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri, jangan lupa untuk letakkan apa? Bracket. Bermakna abang kakak sekalian, semua benda yang ada dekat sini adalah berhubungan terus dengan log 10. Yang ni pun berhubungan terus dengan log 10. Maksudnya log 10 ni adalah milik semua. Bukan A saja, bukan B saja. Dia milik semua. Boleh faham? Okey. Yes. Geng, abang kakak sekalian, seterusnya. Kalaulah saya letakkan log A base 10 kuasa 5. Geng, betul tak kalau saya kata yang atas ni, yang kuasa ni, bila masa saja kita boleh campakkan ke depan menjadi 5 log A base 10. Betul atau tidak? Yes. Dan sekali lagi abang kakak sekalian, segala bentuk sama ada indices ataupun log, awak kena faham tau. Dia boleh jadi daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Boleh faham? Boleh faham? Dia boleh jadi kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Macam ini. Kalau tambah jadi darab. Kalau kita nak pisahkan, dia boleh jadi tambah balik. Kalau tolak jadi bahagi. Kalau kita nak pisahkan dia jadi dua benda, dia akan jadi tolak balik. Geng, sama juga yang ni. Kalau kuasa campak depan jadi besar. Dan juga abang kakak sekalian, yang besar kita boleh campakkan jadi kuasa. Jelas? Boleh? Yes. Dan akhir sekali abang kakak sekalian, kita nak tengok kat sini. Apa-apa log A base A sama dengan log 10 base 10 sama dengan log M base M akan jadi sama dengan apa? Sama dengan 1. Boleh? Okey. Yes. Jadi teman-teman, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, di mana kita punya silap? Di mana kita punya silap dekat sini tadi? Boleh saya tahu? Abang kakak sekalian, silap kita sebab ini. Betul? Kan? So maksudnya abang kakak sekalian, A dengan X kuasa N, hubungannya apa? Hubungannya darab. So maksudnya kita kena asingkan dulu. Betul? Yes. Jadi abang kakak sekalian, kita akan dapat log Y base 10 adalah bersamaan dengan log A base 10 ditambahkan dengan log SX base kuasa B, log X kuasa N base 10. Betul? Yes. Jadi abang kakak sekalian, boleh tak kalau saya nak letakkan yang ini ke depan? Boleh Sebab apa Sebab ini adalah kuasa, bila-bila masa boleh campak ke depan. Betul? Yes. Maka abang kakak sekalian, yang ni akan jadi apa? Yang ni akan jadi log Y base 10 sama dengan, okey, kejap. Tak apa, kita buat dulu. Log A base 10 tambahkan dengan log X base 10 darabkan dengan N. Jap. Ui, kenapa tak biasa? Aha, betul? Okey, kita cek balik abang kakak sekalian. Paksi Y dah settle Okey, paksi X dah settle belum? Dah settle. Cuma abang kakak sekalian, kalau kita letakkan dalam bentuk macam ni, dia tak cantik sangat. Sebab kita tahu nak pastikan kita punya straight line tu simple je, Y equals to MX plus C. Maka abang kakak sekalian, boleh tak kalau saya nak rearrange, nak rearrange yang ini letak ke depan, yang sana letak belakang? Boleh boleh kita buat dia. Yes, cantik. So maksudnya abang kakak sekalian, kalau kita susunkan macam ni, dia dah jadi apa? Y besar equals to MX besar ditambahkan dengan C. Betul atau tidak? Yes. Alright, ngam, cantik. So, sekarang ni abang kakak sekalian, kita dah nampak dah Y kita dah betul, X kita dah betul. Sekarang ni abang kakak sekalian, cari nilai A dan nilai M. Nilai A ada dekat mana? Nilai A ada dekat sini. Value of apa kat situ?
Value of C. Value of C berapa? Negatif 2. So abang kakak sekalian, maksudnya log A base 10 adalah negatif 2. Satu lagi abang kakak sekalian, yang ini, M duduk dekat mana? N duduk dekat mana? Nilai M. M adalah gradient. Rasanya Sefati baru je sembang pasal gradient. Oh, gradient tadi kan? Beza Y per beza X. Kita ada koordinat atas, kita ada koordinat bawah. Abang kakak sekalian, 1 minit 30 saat. Selesaikan soalan A kejap. Go. Dari depan sudah. Dua-dua dah dapat Yes, cantik abang kakak sekalian. So, saya tak perlukan 1 minit 30 saat lah. Sebenarnya korang hanya memerlukan 45 saat sahaja. Maksudnya apa? Korang memang dah ready untuk SPM, betul? Kan? Tak. Apasal pula? Saya bagi 1 minit 30 saat, korang 45 saat dah settle lah. Oh, bukan? Sebenarnya kita orang dah ready, tapi kita orang tak naklah sebut kita orang dah ready. Takut nanti saya ingatkan kita orang riak. Jadi untuk mengelakkan daripada hati kami rosak, kerana penyakit-penyakit hati seperti itu, kami mengaku kami tidak ready lah. Okey, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, jadinya geng, kita dah dapat nilai A tu duduk dekat C. Betul tak? Nilai A duduk dekat C. Maknanya abang kakak sekalian, nilai C ni tadi sepatutnya berapa Dalam equation kita sepatutnya Y bersamaan dengan M kita tak tahu, X tak tahu, tapi C kita adalah negatif 2. Betul atau tidak? Negatif 2. Betul atau tidak? Betul Sebab kita nampak ni. Inilah y-intercept kita. Yes, bermakna abang kakak sekalian, kita kan dapat log A base 10 adalah bersamaan dengan negatif 2. Abang kakak sekalian, macam mana dapat nilai A? Kita kena buat anti-log. Kita kena hapuskan log. Betul atau tidak? Kita kena hapuskan log. Jadi abang kakak sekalian nak kena buat apa Dengar sini. Dia akan jadi sungkit terjungkit. Bagi sesiapa yang tak pernah dengar perkataan ni, mungkin awak baru lagi dekat dalam MC Plus. Saya rasa semua orang dekat dalam student-student dalam MC Plus ni, dia dah tahu bi'ah seperti ini. Pemikiran-pemikiran seperti ini. Yes. So kita akan buat apa Sungkit terjungkit. Sebut. Sungkit terjungkit. Sekali lagi. Sungkit terjungkit. Maknanya abang kakak sekalian, base ni akan menyungkit yang kat belah sana. Alamak, tulisan tiba-tiba tak lawa ni. Kenapa? Malu orang. 10 ni akan menjungkit yang belah sana dan yang itu menjenjeng sesungkit ke atas. Yes. Maknanya abang kakak sekalian, tempat 2 dah diambil oleh 10. 10 telah mengambil tempat negatif 2. Negatif 2 akan menjadi kuasa kepada 10 tersebut. Bermakna abang kakak sekalian, awak akan dapat A adalah bersamaan dengan 10 kuasa negatif 2. Yes. Which is awak akan dapat 1/100. Betul? Yes. Ataupun awak akan dapat 0.01 shuttle. Boleh? Alhamdulillah. Okey, selesai yang pertama. Nilai A dah selesai. Nilai N pula nak dapat kat mana Nilai N adalah kedudukan M. Nilai N adalah kedudukan M. Maknanya abang kakak sekalian, nilai M adalah nilai N ni adalah gradient kita. Masya Allah. So gradient kita akan dapat berapa Beza Y per beza X. 10 tolak negatif 2. 10 tolakkan dengan negatif 2 bahagikan dengan 5 tolak 0. 5 tolak 0. Okey, nampak kejap Kejap. Saya nak bagi tahu satu benda boleh?
kadang-kadang kita dapat salah-salah yang simple je. Kita dapat salah-salah yang simple je. Contohnya apa abang kakak sekalian? Yang ni. Kan? Dia buat apa 10 tolak 2? Tak ke sakit hati? Sakit hati kan? Sakit hati yang tidak dapat diubati. Malu kat orang. Malu nak mengaku yang kita ni ambil admit kalau kesilapan macam ni kan. So abang kakak sekalian, negatif, positif. So awak akan dapat, dia akan jadi 12/5. Ini sahajalah jawapan kita. Ada orang tanya, sir, better tinggalkan jawapan dalam perpuluhan ke pecahan? Ikut korang lah. Ikut korang. Korang buat perpuluhan pun betul, pecahan pun betul. Cuma, dengar cuma, kalau abang kakak sekalian, kalau korang letak perpuluhan tu dalam equation, there is something wrong. Dalam equation kita tak letak perpuluhan tau. Dalam equation kita tak letak perpuluhan. Dalam equation kita akan pilih pecahan. Tapi jawapan last tak ada masalah, boleh je. Okay, ngam Alright, yang terakhir abang kakak sekalian, nilai Q. Q duduk kat mana? Q duduk kat sini kan? Q duduk kat sini. Allahumma salli ala Muhammad. Q adalah koordinat dekat situ. X-nya 2, Y-nya Q. So abang kakak sekalian, tadi kita dah dapat nilai M berapa tadi? Nilai N tadi berapa? So N ni berapa tadi? 12/5. 12/5. X besar ditolakkan dengan 2. So, maksudnya abang kakak sekalian, equation of straight line kita adalah Y besar equals to 12/5. X besar ditolakkan dengan 2. Boleh dapat? Okay, sekarang ni, tadi ada kawan kita tanya, sir, apa beza Y equals to MX plus C dengan Y besar equals to MX besar plus C? Okay, dengar sini. Y kecil dengan X kecil ni merujuk kepada koordinat yang ada dekat kita punya ni. Nampak? X kecil, Y kecil. Tapi, kalau Y besar, X besar ni menunjukkan equation yang telah di-adjust. So, maksudnya abang kakak sekalian, Y besar kita equals to log 10 Y. Log Y 10. Okay? X besar kita equals to log X. Faham? Okay? So, yang mana hilangnya log yang dekat N tu? Itulah dia. N independently adalah nilai M, nilai gradient. Log X tu, dia tak hilang kak. Dia tak hilang. Dia adalah nilai pada paksi X. Itu sebab awak kena tengok susun betul-betul. Y equals to MX plus C. C kita adalah log A base 10. X kita adalah log X base 10. Y kita adalah log Y base 10. Boleh dapat? Alhamdulillah. So, macam mana nak cari nilai Q? Abang kakak sekalian, just gantikan X, gantikan Y dekat dalam persamaan garis lurus yang telah dilinearkan. Sekali lagi Okay. Just cari nilai, just gantikan nilai X, nilai Y dekat equation yang telah dilinearkan. So maksudnya abang kakak sekalian, kita punya X tadi apa? X kita 2, Y kita Q. X kita 2, Y kita Q. Maksudnya abang kakak sekalian, just sub in je Q sama dengan 12 darab 2 dapat 24/5 tolakkan dengan 2. So abang kakak sekalian, Q akan jadi sama dengan berapa 14/5. And this will be our final answer. Cun. Kita dapat 6 markah dekat situ. Boleh dapat? Boleh dapat Okay. So kalau cari Q menggunakan kejurunan betul juga kan? Boleh, tak ada masalah. 10 tolak Q bahagikan dengan 5 tolak 2 bersamaan dengan 12/5. Sama sahaja. Tapi tak selalu ada equation sampai 3. Biasanya dia akan bagi 2 je equation. Boleh Boleh So, kenapa Q kita guna kenapa Q tu tak gunakan equation yang log? Okey, dengar sini baik-baik. Abang kakak sekalian, ini adalah equation apa Yang ada log ni adalah equation yang bengkok. Sekali lagi yang ada log ni adalah equation yang bengkok. Tapi bila kita dah padamkan log menjadi Y, padamkan log menjadi X, dia merujuk pada dia merujuk pada garis equation untuk garis lurus. Boleh terima?
Boleh terima? Okay? So, hati-hati. Boleh Alright, abang kakak sekalian. Siapa nak screenshot, silakan screenshot dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ngam. Right, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, cuba kita tengokkan soalan nombor 1. Okay. Soalan A tu A equals to 1/100. A equals to 1/100. Okay, let's go. Soalan ini. Okay, saya nak betulkan sikit boleh tak? Saya nak betulkan sikit. Sikit saja. Dia ada masalah sikit je dengan soalan ni. Geng, yang ini bukan Y kecil Yang ini adalah Y besar. Okay, yang ini adalah Y besar. Y besar ni apa? Y besar ni dia boleh jadi log Y, dia boleh jadi Y kuasa 2, dia boleh jadi Y per X, dia boleh jadi XY, dia boleh jadi Y per X kuasa 2. Suka hati dia. Suka hati dia. Tapi sekarang ni nak buat apa? Tak tahu. Tak tahu. Okay, geng. Cuba kejap. Cuba korang jawab soalan nombor 1 ni kejap. Cari nilai M dengan P. Tapi saya sarankan awak cari nilai M dulu. Sebab yang ni dah ada kan? Dia punya Y kan? Paksi Y dah ada. So, equation follow paksi Y. Geng, 1 minit dari sekarang. Go. Aduh. Masing-masing dah dapat jawapan Baguslah. Baguslah korang ni. Lokana, guna je jawapan dekat dalam kalkulator tu. $20 saat. Ngado-ngado lah masing-masing. Okey, abang kakak sekalian, let's go. M sama dengan negatif 2. Betul ke M sama dengan negatif 2? Betul ataupun tidak? Saya tak tahu. Jom kita semak. Abang kakak sekalian, ingat kita nak pastikan equation follow paksi Y. Equation follow paksi Y. So, paksi Y kita apa Y square root of X. Y square root of X. Apa yang kurang Kali dengan punca X. Yes. Kali dengan punca X. So, maksudnya yang ini satu cukup ke? Kedua-dua kena darab. Dua-dua kena darab. So, darabkan dengan punca kuasa X, darabkan dengan punca kuasa X. Maksudnya X dengan X kita boleh hapuskan. Potong. X dengan X kita boleh hapuskan. Betul? Alhamdulillah. Yang ini akan jadi X sahaja. Betul tak? Sebab apa Dia adalah X 1/2 didarabkan dengan X 1/2. Geng, base sama darab jadi tambah. Maknanya kita akan dapat X 1/2 tambah 1/2. Dapatlah X kuasa 1. Boleh faham? Dah cukup detail dah ni. Saya tak tahulah nak jenis detail macam mana lagi saya buat. Saya boleh tunjuk kat korang. So, maksudnya abang kakak sekalian, nanti kita akan dapat kita punya equation akan jadi XY ke YX? YX. So, kita follow je yang dia bagi tu. Y punca kuasa 2 bagi X bersamaan dengan P. X ditolakkan dengan 5. Betul atau tidak? Yes. So, kenapa kena darab dengan punca kuasa X? Sebab kita nak jadikan dia sama dengan yang sana. Equation kita tadi ni adalah Y. Kita nak follow paksi Y. Boleh kakak? Boleh abang? Okay. So, abang kakak sekalian, macam mana dapat X? Punca kuasa X darabkan dengan punca kuasa X, dapatlah X. Cuba awak buat punca kuasa 2 darab punca kuasa 2. Nanti awak akan dapat 2. Cek balik awak punya form 4 chapter yang keempat. Cert. So cek balik. So abang kakak sekalian, yang ini kita susunlah menjadi Y besar equals to MX besar ditambahkan dengan C. Cek balik abang kakak sekalian, betul atau tidak kita punya paksi Y adalah bersamaan dengan YX. Sama. Cun. Okay. Cek balik kita punya betul tak paksi X kita adalah X. Betul.
Ngam. So maksudnya yang ini akan jadi nilai C kita. Betul? 5 adalah nilai C kita. Masalahnya dia bagi situ. M tolakkan dengan 3. Bermakna kita dah tahulah bahawasanya M tolakkan dengan 3 adalah bersamaan dengan 5. Maknanya M akan jadi sama dengan berapa tolak 5. Sorry, negatif 5. Malu kat orang. Negatif 5. Maksudnya negatif capat sebelah jadi tambah. So akan dapat M dapat negatif 2. And this will be our final answer. Wow! Cuma abang kakak sekalian. Ni dah dapat. Ni dah dapat kan? Nilai M dah dapat. So kalau gantikan nilai M dekat sini, dah tahu lah negatif 2 kan? Betul? So P kita berapa? P kita negatif 2 lah kan? Bukan. Dia bukan macam tu. Ini adalah kita punya M dekat sini. Bukan P yang tu. Jangan ngado-ngado Okay, let's go. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Kita dah dapat dah nilai M dekat situ. M yang dekat sini. So, sekarang ni, nilai P kita macam mana nak dapat? Insert X. Gantikan X. Okay, X ni apa? Koordinat dekat sini adalah 0, negatif 3 kan? Adakah korang akan masuk 0, negatif 3 kat situ? 0, negatif 3. Betul? Kalau awak buat 0, negatif 3 pula. 0, negatif 5. Sorry. Okay, negatif 5 So, contoh kejap Y besar sama dengan M. X besar tambahkan dengan C. Kita dah tahu kita punya C ni adalah negatif 5. Betul tak? M kita ni adalah P. Maksudnya Y besar adalah sama dengan P. X besar tolakkan dengan 5. Kalau kita gunakan konsep yang ni, gantikan koordinat. 0 dengan negatif 5. 0 sini, negatif 5 kat sini. Betul lah kan? Kita akan dapat negatif 5 bersamaan dengan P darab 0, tolak 5 dapat negatif 5. Betul lah tu? Betul lah tu? Negatif 5 memang negatif 5. Memang negatif 5 adalah sama dengan negatif 5, betul? Kan? Jadi kita tak solve apa-apa. Sebab abang kakak sekalian, sebab kita darabkan dengan P dengan 0. Bermakna abang kakak sekalian, jalan keluarnya adalah dekat mana Jalan keluarnya adalah dekat yang belah kanan ni. Sekejap. Yang tadi negatif 5 sama dengan negatif 5 tu kelakar Confirm kelakar itulah saya waktu exam. Boleh relate so abang kakak sekalian, jangan buat benda tu lagi. Sekarang ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk dapatkan nilai P, solution ni dekat sini. Takkanlah dia bagi 2 graf. Satu graf kau orang boleh selesaikan semua benda. Takkan boleh. Percayalah. Penggubal soalan tak baik macam itulah. Walaupun kita kena husnuzon, betul. Kita kena banyakkan husnuzon. Tapi dia tak sebaik itulah. Walaupun kita memang kena husnuzon. Kalau dia memang betul-betul baik, bagi je soalan. A tambah B sama dengan A tambah B, full mark. Settle. Okay, let's go. Tengok. Tanushre, kenapa A tambah B C awak kena jumpa balik ni. Kena check balik. Alright, abang kakak sekalian. Ni kita kena linearize semula. Sebab apa abang kakak sekalian? Tadi kepalanya Y darabkan dengan punca kuasa 2X. So Y square root X. Itu dia punya Y. Tapi Y ni lain. Tak tahu. Tapi ada tak possibility dia sama? Tak. Dah tentu-tentu graf dia lain. Dah tentu-tentu paksi X-nya lain. Maknanya abang kakak sekalian, kalau awak tak boleh relatekan dengan paksi Y, kemungkinan jawapannya ada dekat paksi X. Let's go. Kita punya equation adalah Y. Kita punya equation adalah Y bersamaan dengan P square root of X ditolakkan dengan 5 per square root of X. Okay. Ingat, Y kita tak tahu nak jadikan apa. Kan? Tapi abang kakak sekalian, kita tahu paksi X kita kena jadikan 1 per X. Siapa yang possible untuk jadikan 1 per X? 1, 2, 3. Yang mana satu? Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga? Yang ketiga, Masya Allah.
korang memang awesome kan? Korang memang awesome kan? Dulu bangun-bangun pagi je korang akan bangun, apa ni? Terus istighfar banyak-banyak, pergi tandas, wuduk, solat duha apa? Solat tahajud semua, solat subuh semua. Lepas tu pergi dekat PTS buka makan Coco Crunch dulu, betul? Dengan semangkuk Coco Crunch dicampur dengan susu rendah lemak. Masya Allah, itu yang awak tak bergeliga. Masya Allah kan. Lepas tu minum Vitagen kan, lepas tu gaduh dengan abang kenapa dia ambil Vitagen kita. So abang kakak sekalian, kita bahagikan dengan Cert X balik. Kita bahagikan balik dengan Cert X. Kenapa kita nak bahagikan balik dengan Cert X? Sebab kita nak matikan Cert dekat sini. Kita nak matikan Cert kat sini. Ingat lagi, kita punya chapter Cert nak rationalize. Betul. So abang kakak sekalian, yang ini Cert X, yang ni pun Cert X, yang sana pun Cert X. Boleh terima? Boleh terima? Yes. Ya, conjugate tu. Ya, conjugate tu. Nak sebut juga conjugate tu. So maksudnya awak akan dapat Y perkan dengan Cert X sama dengan yang ini Cert boleh habiskan. So awak akan dapat P ditolakkan dengan Cert kita akan dapat habislah, potong Cert tu, jadi awak akan dapat 5 per X. Tapi abang kakak sekalian, kalau kita nak susun menjadi linear punya form, kita akan dapat Y per Cert X bersamaan dengan negatif 5 darabkan dengan 1 per X. Boleh Saya asingkan sebab negatif 5 darab 1 per X dapatlah balik negatif 5 per X. Tapi saya asingkan sebab apa Nak dia independently nampak dia punya X. Ditambahkan dengan P. So maksudnya abang kakak sekalian, kalau kita comparekan, dia dah dapat Y besar equals to MX besar ditambahkan dengan C. Boleh nampak? Boleh nampak Yes. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi dekat graf, Y besar adalah Y. Itulah saya dah cakap dah. Silap. Ini Y kecil kan? Silap. Dia typo tu. Sepatutnya Y besar. Ya. Dia typo tu. Saya baru nampak, saya baru perasan. Boleh ke? Awak, boleh ke? Boleh Alright, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. So daripada sini kita dah nampak dah. Paksi Y-nya sebenarnya adalah Y per X kuasa 2. X kuasa 2 lah. Y per Cert X. Okay. Paksi X-nya pula adalah apa? Paksi X-nya adalah 1 per X. Ya atau tidak? Ya. Jadi maksudnya kita dapatlah nilai P kita akan jadi C. Nilai P kita adalah C. C kita berapa? C kita adalah 1 tolak M. Boleh dapat? Boleh dapat. Okey, tapi M kita dah dapat kan nilai tadi? M kita berapa tadi? M kita adalah negatif 2. Buat masuklah negatif 2 kat sini. So, 1 tolak negatif 2. 1 tolakkan dengan negatif 2. Dapat apa? 3. Yes. Possible ke 3 dekat belah atas? Possible ke 3 dekat belah atas? Possible lah. Positif kan? So, maksudnya abang kakak sekalian sekarang ni P kita dapat nilai berapa? P akan jadi sama dengan 3. Masya Allah, itulah dia 4 marks untuk awak. Yang abang kakak sekalian, saya just nak bagi tahu macam mana saya yakin ini adalah Y besar, bukan Y kecil. Sebab ini adalah soalan SBP tahun lepas. Ini adalah soalan SBP tahun lepas. Soalan SBP pun kita boleh go, takkanlah kita tak boleh go nanti SPM kan? Sebab selalunya orang kata soalan SPM lagi senang daripada soalan trial. Tak tahulah kalau orang tu menipu, saya menipulah. Okay, kejap. Nak ke tepi pula, kejap. Alright, nak ambil gambar ya? Ambil gambar lah, ambil gambar sana, ambil gambar. Kalau korang dah ambil gambar, saya tak payah upload lah kan? 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kejap. Saya nak confirmkan Ada orang kata, sir, macam mana kalau soalan macam ini dia dapat desimal? Seperti sini kejap. Boleh tak kalau saya kata, kalau dia nak minta nilai P, nilai M, memang takkan dapat desimal lah selalunya kan? Paling-paling pun jawapan kita akan dapat pecahan lah kan? Benar. Pecahan lah, kita akan nampak dia punya kewujudan pecahan tu. So kalau korang dapat desimal yang pelik-pelik, sedarlah diri, kemungkinan korang yang salah.
Okey, saya rasa itu saja dari saya. Boleh kita concludekan? Boleh. Okey, abang kakak sekalian, sekali lagi untuk saya dah go throughkan linear law dengan korang. Ingat, pepatah Melayu ada mengatakan jangan menegakkan benang yang basah, tapi dekat dalam linear law kita memang nak menegakkan graf yang bengkok. So tegakkan line yang bengkok dengan cara apa? Dengan menggunakan linear law. Dia ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Apa dia? 3 perkara. Yang pertama, equation mesti follow paksi Y. Yang kedua, susun Y besar equals to MX besar tambahkan dengan C. Dan yang ketiga, just comparekan sahaja macam apa yang kita dah buat dekat sini. Okay? Dan kena tengok betul-betul. Kadang-kadang kalaulah equation tu pada paksi Y tu tak boleh untuk kita follow, kita try alternatif lain. Sebab percayalah abang kakak sekalian, kalau awak nampak jalan awak buntu, tentu Tuhan dah tentukan jalan yang lain untuk awak. Okay. Safadi, silakan. Baik, terima kasih kepada Zamir. Untuk vektor pula, dia adalah satu chapter yang boleh jadi masuk, boleh jadi tak masuk untuk paper tu. Tapi paper 1 mesti ada. Cuma linear law, saya boleh kata ini adalah soalan yang wajib masuk dalam SPM. Like seriously. Yes. Jadi untuk you punya paper tu yang student takutkan tu adalah soalan B ataupun soalan C. Soalan A sangat boleh dibuat, doable. Jadi itu yang kita akan kita perkuatkan lagi untuk kita punya seminar nanti. Are you clear? Alright. Dan saya terima kasih for commitment to my effort. Have a nice weekend. Jaga hati, jaga iman. Jumpa